Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Hari ini saya Puan Jane ingin menyampaikan motivasi pagi dari Biro Kerohanian Kelab Sukan dan Kebajikan Jabatan Patologi Kosyas. Hari ini kita ada satu topik. Topik kita ialah ingin disayangi. Okey. Bagaimanakah kita ingin disayangi? Okey. Maksudnya jika kita ingin orang lain menyayangi kita, so apa ciri-ciri ataupun apakah yang kita perlu terapkan pada diri kita supaya orang senang dengan kita. Okey. Baiklah. Semua orang memang nak orang sayang, betul tak? Ada tak orang yang kata, tak payah orang sayang aku pun tak apa, tak ada. Rasanya tidak. Semua orang ingin disayangi. Disayangi oleh kedua ibu bapa, adik-beradik, sahabat handai, saudara mara, okey? Kekasih ke, suami, isteri, anak-anak dan sebagainya. Dan yang paling penting yang kita nak tengok sekarang ni konteks orang yang tidak rapat dengan kita. Maksudnya not the person that akan terima kita as we are. Begitu Baiklah. Jika ingin disayangi, kita kena menjadi seorang yang positif atau berbaik sangka. Ataupun dalam bahasa Arab ni husnuzon. Berbaik sangka pada orang lain. Kerana berbaik sangka itu akan membuatkan kita kurang rasa tertekan. Kita tidak akan berfikir benda yang buruk. Kerana positive thinking penting untuk kita bila kita berkawan dengan seseorang ataupun kita rapat dengan seseorang, kita tak boleh judge. So, kita kena selalu berbaik sangka pada orang tersebut. Siapa pun. Saidina Umar bin Al-Khattab Radhiyallahu anhu pernah berkata, jangan kamu membuat sangkaan terhadap satu kalimah yang keluar daripada seorang saudara mukminmu kecuali kebaikan selagi kamu masih ada cara untuk meletakkannya di tempat yang baik. Maksudnya apa? Maksudnya jika kita kenal pada seseorang itu, tak boleh kita fikir bahawa orang ni, dia ni macam ni, dia ni macam tu. Tak, kita kena positif. Kita kena rasa semua orang itu baik kecuali proven otherwise. Baiklah, selain daripada positif dan berbaik sangka, kita kena ada senyum. Okey, senyuman tu adalah pengubat segala-galanya. Senyuman boleh menceriakan keadaan. Senyuman juga boleh merubah mood seseorang. Okey? So, mulakan hari anda dengan senyuman. Bila anda senyum dengan orang lain, automatik orang akan senyum pada kita. Okay? Senyuman tu contagious. Okay? Dia akan berjangkit. Dan senyuman juga adalah salah satu cara untuk kita merapatkan hubungan kita dengan seseorang. Contoh macam seseorang yang kita tidak kenal. Tetapi bila kita menyapa dia dengan senyuman, dia akan rasa kita ni seorang yang mesra. Okay? Senyuman tu penting. Dia tak kira lah awak tu seorang muka tu jenis bengis ke, muka jenis yang tak yang I mean just physical sahaja. Itu physical sahaja. Appearance kita
ada setengah orang muka dia memang muka yang garang atau sebaliknya. Tapi jika dia kuntungkan satu senyuman, orang akan lebih senang untuk mendekati dia. Okey? Rasulullah juga seorang yang suka tersenyum. Dan baginda walaupun dicerca, dihina ataupun menghadapi situasi yang sukar atau sebagainya, baginda tetap akan tersenyum. Bila kita senyum, bermaksud kita seorang yang terbuka. Kemudian apa lagi yang kita perlu buat untuk disayangi? Okay. Kita perlu ada sifat rendah hati. Rendah hati, merendah diri. Tapi bukan diri rendah Diri rendah tu rendang. Okay. Rendah hati ni juga disebut sebagai tawaduk. Yang bererti tak angkuh, tak sombong. Kemudian memiliki sifat yang rendah diri. Okay. Sederhana, tidak meninggi diri. Seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Hijr ayat 88. Okay. Dan rendahkanlah dirimu kepada orang mukmin yang mengikutimu. Kelebihan orang yang bersikap tawaduk ialah Allah Subhanahu Wa Taala akan mengangkat darjahnya. Maksudnya, jika kita menjadi seorang yang rendah hati, merendah diri, tidak sombong, maka Allah akan angkat darjat kita. Macam mana kita nak tahu seseorang itu rendah hati? Okay. Contoh-contohnya macam itulah, kalau dia kaya, dia tidak sombong dengan hartanya. Okay. Dia tidak angkuh kalau dia seorang yang cerdik pandai. Dia tidak berkata, oh saya ni berpelajaran tinggi. Tidak, kata-kata itu akan menunjukkan seseorang itu dia angkuh. Okay. Kemudian kita menyedari kekurangan dan kelebihan diri sendiri dan tidak membandingkannya. Maksudnya, aku ada ni, orang tu tak ada, tapi kita bandingkan. Oh, tengok aku ada, tengok dia tak ada. Ataupun aku dapat APC, dia bila tak nak dapat. Oh, tak boleh macam tu. Itu bukan sifat merendah diri. Dan juga kita kena berlapang dada dan menerima kritikan yang membangun dari orang lain. Maksudnya, bila orang lain menegur, sama ada itu kesalahan kita ataupun sesuatu yang kita terlepas pandang, seharusnya first impression kita kena terima dan menerima tu dengan cara yang terbuka. Maksudnya bila seseorang datang menegur anda sekian, apa yang anda buat tak betul ataupun ini perlu diubah dia itu, anda ambil maklum. Oh, begitu ke? Oh, terima kasih. Nanti saya cuba tengok semula. Macam tu Kalau kita kata ada setengah orang, dia tak boleh dikritik. Bila kita sebut je tentang kesilapan dia ke ataupun apa yang kurang, dia akan cepat-cepat melenting ataupun dia akan rasa, engkau siapa nak tegur aku? Okay? Itu bukan sikap merendah diri dan bukan sikap rendah hati. So sebaiknya adalah menerima kritikan dan cuba perbaiki. Kemudian sabar saat diremeh atau di orang lain. Okey. Ini benda ni biasa. Apa orang kata? Ejek-mengejek ni, shaming-shaming ke. Benda-benda ni adalah benda biasa dalam kehidupan kita. Apa kita perlu buat adalah sabar. Sabar tu sukar untuk dipupuk dalam diri seseorang. Namun begitu, kesabaran itulah yang akan menyebabkan kita lebih senang dan berfikiran terbuka.
Okey? Menerima kekalahan dan tidak malu untuk mengakuinya. Maksudnya, kalau kita buat salah, kita mengaku kita salah. Maafkan saya, memang saya salah. Saya cuba perbaiki. Begitu. Ya. Baiklah, selain daripada rendah hati, kalau kita ingin disayangi, kita perlu menghormati orang lain. Okay. Apa tu hormat? Iaitu mempunyai pandangan yang tinggi terhadap seseorang dengan memberikan layanan yang penuh sopan, hikmat dan takzim. Okey? Sikap hormat tu kita kena pupuk dalam diri kita daripada awal lagi. Firman Allah juga dalam surah Luqman ayat 18, dan janganlah engkau memalingkan mukamu kerana memandang rendah atau sombong. Okey? Kepada manusia, dan janganlah engkau berjalan di bumi dengan belagak sombong. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak suka kepada tiap-tiap orang yang sombong, takbur, lagi membanggakan diri. Setengah orang sikap sombongnya sehingga dia berjalan mendongakkan dagu, tidak akan memandang pada orang lain kerana angkuh dan bongkaknya. Okay? Itu bukan ciri-ciri yang kita mahu. Tetapi menghormati orang lain adalah apa yang orang lain akan akan cuba terima. Sebagaimana kita tahu kita menghormati, ingin menghormati tu. Macam mana kita nak buat supaya pihak yang lain tu rasa dihormati? Pertama, mendengar secara aktif. Okay? Untuk mencerminkan rasa hormat pada orang lain. Mendengar secara aktif ni, contoh kalau kita berbual, tak kira berbual bersemuka antara dua orang ataupun ramai, sila letakkan gadget-gadget anda ke tepi. Perbualan perlu dimulakan dengan menatap mata orang yang bercakap ataupun orang yang kita tuju tu, yang kita hendak sampaikan, ataupun audiens kita dan sebagainya. Okay? Kalau kita jadi presenter pun, kita kena pandang audiens kita. Okay? Itu adalah cara interaksi. Dan orang yang mendengar tidak boleh mengalihkan pandangannya kepada benda yang lain. Contohnya, seseorang tu tengah bercakap dengan kita dan kita layan handphone. Ada tak anda terasa akan, jika orang lain lah berbuat begitu pada anda akan rasa, dia ni dengar atau tidak aku cakap ni? Betul tak? Okay? Itu maksudnya kita tak hormat orang yang bercakap tu. So kita kena mendengar secara aktif. Eye contact is very important. Okay? Mengambil kira pandangan orang lain. Okay. Mengambil kira pandangan orang lain, contohnya, jika kita memberi satu usul, okay, tetapi ada bangkangan ataupun ada penambahbaikan yang orang lain anjurkan, kita terima, kita kena terima. Kemudian kita akan rethink dan kita olah semula. Perlu atau tidak, ataupun sesuai atau tidak untuk kita ambil. Tetapi pandangan orang itu perlu dikira. Jangan kata, awak tak payah cakap lah, saya dah buat keputusan ni. Itu salah. Itu cara yang salah. Maksudnya kita tak hormat dia. Okay? Permohonan maaf. Okay, permohonan maaf ni sesuatu yang memang amat sukar orang lakukan. Okay? Siapa yang berjaya melakukannya, hebat. Tetapi orang yang memaafkan itu lagi hebat. Betul tak? So permohonan maaf ni maksudnya kita
walaupun kita rasa kita taklah salah, tapi untuk menjaga hati dia, untuk dia tidak rasa canggung atau sebaliknya, kita mohon maaf. Sebab permohonan maaf ni menunjukkan kita dah dewasa dan kita pandai menghormati orang lain. Berterima kasih. Kita harus berterima kasih kepada orang-orang yang telah membantu kita, yang menyokong kita dan berada di sekitar kita, yang banyak memberi sumbangan-sumbangan untuk kita berjaya. Kemudian kita perlu buktikan ucapan dengan perbuatan. Contohnya, saya akan tiba jam 2 petang ni. Tunggu saya. So janganlah jam 2 petang baru nak keluar pergi jumpa dia. Maksudnya 2 petang tu anda telah ada di situ ataupun sebelumnya. Plus minus 5 minutes tu is okay. Sebab seseorang tu akan rasa macam kita tidak menghormati dia seandainya kita tidak menepati waktu. Itu satu contoh. Okay. Dan kita tidak menilai seseorang atas apa yang dilihat. Don't judge a book by its cover. Contoh macam kita tengok seseorang yang agak kusut, agak tidak terurus ke, kita pun rasa dia tu jijik, dia tu kotor, dia tu mesti orang gila ke something. Mungkin dia telah menghadapi satu situasi yang mencabar hari itu dan menyebabkan keadaannya begitu. So sepatutnya kita kena bersangka baiklah tadi. Okay? Bila kita ada perasaan bersangka baik pada orang dan fikir secara positif, kita tak akan menilai orang. Okay? Tiada diskriminasi dan rasis. Diskriminasi ni contohnya, well, kalau dari segi kerja, seandainya kata biasanya ada setengah-setengah tempat dia lebih suka ataupun lebih prefer pekerja lelaki daripada pekerja wanita. So pekerja wanita akan diberi tugasan yang remeh-remeh sahaja. Manakala pekerja lelaki diberi tanggungjawab yang lebih hebat supaya nampak dia hebat dan dia boleh dia boleh berkembang. Itu contoh. Tapi tidak ada di sini. Di sini semua sama. Baiklah. Dan akhir sekali, kita kena menjadi seorang yang pemaaf. Ingin disayangi, maka jadilah seorang yang pemaaf. Kata maaf itu ataupun al-afu berarti meninggalkan atau membiarkan sesuatu. Jadi pemaaf adalah orang yang memberi keampunan dan tidak menuntut ganjaran dari sebuah kesalahan. Sikap pemaaf ini adalah satu sikap yang mulia dan amat-amat digalakkan. Memang sukar untuk jadi seorang yang pemaaf andai anda pernah disakiti. Tetapi percayalah, bukan semua orang sengaja untuk menyakiti kita. Ada waktunya ia berlaku di luar sedar. Kita manusia, banyak melakukan kesilapan, bukan sekali dua. Adakah anda seorang yang maksum tak pernah melakukan kesilapan pada orang lain? Anda rasa anda tidak pernah menyakiti hati orang lain. Mungkin kadang-kadang gurauan tutur kata kita ataupun cara kita melayan orang lain akan melukakan hati orang lain. Tetapi andai kata kita telah melakukan kesalahan itu dan kita sedar, kita minta maaf. Okay? Dan orang yang menerima maaf itu
harusnya membuka hatinya untuk memaafkan orang tersebut. Macam mana kita tahu kita seorang yang pemaaf? Seorang yang pemaaf tidak akan menyimpan dendam, tidak akan cuba mengingati kembali kesalahan orang lain terhadapnya dan cuba mengeratkan silaturahim. Baiklah, jika anda seorang yang pemaaf, anda seorang yang hebat. Kerana meminta maaf tidak mudah, tetapi memaafkan itu lagi sukar. Menjadi seorang pemaaf tidak menyebabkan kita martabat kita jatuh. Tidak. Tidak menyebabkan kehormatan kita tercalar. Tetapi lagi dipandang mulia. Jadilah seorang yang pemaaf untuk disayangi. Bila kita menjadi pemaaf, segala-galanya akan tenang. Sebelum tidur tu, kita akan ucap kepada diri kita, aku maafkan semua orang yang melakukan kesilapan padaku hari ini. Dan lupakan. Dan esok pagi bila bangun, anda akan rasa lebih ceria. Anda tidak akan memikirkan perkara tersebut. Bagaimana aku nak berdepan dengan orang ni macam tu, macam ni. Tidak. Sebab anda telah memaafkannya. Dan anda telah melupakan. Apa yang berlaku, biarkan dia telah berlaku. Okey. Itu adalah antara ciri-ciri seseorang yang ingin disayangi. Percayalah, jika anda mempunyai sifat positif, berbaik sangka, seorang yang suka tersenyum pada orang lain dan seorang yang menghormati orang lain, rendah hati dan menjadi seorang yang pemaaf, maka tidak ada sebab untuk orang lain tidak menyayangi anda. Baiklah, jika ingin ini, pertama sekali, sayangilah orang lain dahulu. Jika ingin dihormati, hormatilah orang lain dahulu. Maka jika ingin dikasihi, kasihilah orang lain dahulu. Okay? Tetapi yang paling penting, anda tidak dapat mengasihi orang lain ataupun meminta orang lain menyayangi anda jika anda tidak menyayangi diri anda sendiri. Terima kasih semua kerana sudi mendengar celoteh saya pada pagi ini. Harap anda akan disayangi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.